Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna 'ala balaika wa auzi'na syukra ni'matika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdir-Mu, jadikan kami sabar menerima segala ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat. Terima kasih yang berusaha menjaga majlis. Yang saya hormati Tuan Nazir, para pegawai, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Umriyah Kampung Tasik Tambahan Ampang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, tidak dilupakan para pelayar yang sedang menonton secara atas talian pada malam ini, tak kira di mana pun saudara berada, yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Malam ini kita bertemu bersempena dengan pelancaran infak pembinaan bumbung Masjid Al-Umriyah. Muslimin muslimat yang seperti yang dinyatakan oleh Tuan Pengerusi Majlis tadi, kita sekarang dah pun memasuki musim tengkujuh. Apa makna tengkujuh? Tengkujuh ini istilah orang Melayu dulu-dulu, merujuk kepada bintang tujuh beradik yang akan keluar di dari langit, terutamanya pada awal malam dengan kedudukan antara 30 hingga 45 darjah. Bintang tujuh beradik ini lebih dikenali dalam istilah sains Seven Sisters ataupun kodenya M45. Bintang berkenaan dia berada dalam keadaan tersusun dan juga selari dengan kedudukan menegak dan juga rapat antara satu sama lain. Ketujuh-tujuh bintang beradik ini didakwa sebagai punca kepada gelaran tengkujuh yang merujuk kepada bermulanya musim monsun khususnya di pantai timur. Dan seperti biasa, Met Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca buruk pada tahap jingga dengan hujan lebat dijangka berterusan di beberapa daerah tertentu khususnya di pantai timur, di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Asalnya amaran itu hanyalah waspada saja, tahap kuning saja, tapi kini dah dinaikkan ke amaran cuaca buruk ataupun jingga. Lalu bila berlaku hujan sebegini, ramai orang yang mencela, ramai orang yang marah-marah. Alah, hujan barang, aduh, pak hujan, murung rasa duduk di rumah, muram rasa dia marah pada hujan. Terutama yang marah hujannya orang nak main golf, marah betul dia, time boleh main golf dia lah hujan barang. Ataupun orang food panda, marah betul dia, time hujan ni susah nak naik motor, susah nak hantar barang. Pertama saya ingin mengajak muslimin muslimat sekalian, hujan yang sedang turun ini, jom kita ambil berkat daripada air hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami pernah kehujanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami nampak Nabi menyingkap bajunya, menyenak sedikit bajunya supaya terkena hujan. Lantas kami pun bertanya, ya Rasul, mengapa engkau melakukan sedemikian? Maka Nabi pun menjawab, li'annahu hadithun ahd
Ini baru keluar kilang betul dalam plastik lagi lah. Kalau dalam istilah produk tu keluar daripada plastik lagi. Sebab itu kata Imam An-Nawawi, makna hadis ini adalah hujan itu adalah rahmat, yaitu rahmat yang baru saja diciptakan oleh Allah. Oleh itu kata Imam An-Nawawi, dianjurkan untuk kita bertabaruk, mengambil berkat daripada hujan ini. Biasa orang ambil berkat daripada siapa? Daripada ustaz, Dr. Syekh, Habaib, Habib. Kita ambil berkat, orang untuk pegang kaki, orang tu air tak habis, terkejut, semua nak ambil kelebihan air daripada dia. Itu tabaruk. Tapi orang lupa bahawa hujan juga boleh kita bertabaruk dengan. Kata Imam An-Nawawi, dalam hadis terdapat dalil bagi para ulama Syafi'iyah bahawa dianjurkan menyingkap sebahagian badan asalkan jangan terbuka aurat ketika turunnya hujan, supaya kita tersiram sedikit dengan hujan itu. Apa tujuannya? Nak mencari barakah. Annahu kana idza amtaratis samaa'u yaqulu ya jariyah akhriji sarji akhriji thiyabi wa yaqul wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Ada satu riwayat kata Ibnu Abbas, Nabi kalau hari hujan saja Nabi akan panggil pembantu-pembantu dia, keluarkan pelana aku, keluarkan baju aku, jom hari hujan, kata Nabi. Lalu Nabi membacakan ayat wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, sesungguhnya aku menurunkan air ini yang penuh dengan berkat. Surah Qaf ayat 9. Satu-satunya air yang direct dalam Quran sebut air berkat, hujan. Air kolam masjid tak ada dalil, cuma kita mengira-iranya ada berkat. Macam air kolam masjid, orang selalu nak ambil. Sebab bila tanya macam saya jaga masjid negeri Pahang, masa PKP kita tak boleh tak ada air kolam. Saya pun tak faham MKM ni apa kena air kolam dengan pandemik. Elok masa minggu orang terkejut siang malam, masih itulah. Sekarang okey lah. Jadi ada jemaah bila dengar kolam dah diisi balik, berebut bawa tong. Tanya nak buat apa? Mengambil air rumah tak ada air. Dah ambil berkat. Bila tanya apa logiknya air kolam masjid ni berkat? Hari-hari dengar azan berkat. Oh, logik dulu. Hari-hari dengar bila mengaji segala macam berkat. Tapi pun orang ambil wudu, orang buat benda sonok, bukan cuci kereta. Ia tak ya juga. Tapi itu hanyalah sangkaan. Namun hujan itu surah Qaf ayat 9 dia sebutkan. Maka tak sewajarnya mulut kita yang celupa ini bila turun saja air ini kita cila dia, sedangkan dia adalah berkat, rahmat. Bagaimana nak mengambil berkat daripada air hujan? Pertama, dianjurkan berwudu dengan air hujan. Ini rare. Demo kenal ada. Ini rare. Dianjurkan berwudu dengan air hujan. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dianjurkan untuk berwudu dengan air hujan apabila airnya atau hujannya itu deras, lebatlah kalau bahasa kita. Ada satu riwayat daripada Yazid Al-Hadi radhiyallahu anhu, dia mengatakan, dia bercerita Nabi pernah sebut, ukhruju bina ila hadha alladhi ja'alallahu tahuran fanatatahharu minhu wa nahmadallah alayhi. Kata Yazid bin Al-Hadi, bila hujan turun lebat, Nabi akan arahkan kepada kami, keluar kamu menuju ke arah air yang sedang lebat itu, bersucilah dengannya, maknanya berwudu, bersucilah dengannya kerana dan memujilah Allah atas nikmat yang diturunkan. Ini riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan ada disebutkan syarahnya dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dan ada hadis yang serupa dengan hadis ini, yang mana hadisnya hadis sahih, kana yaqulu idza sa'ala al-wali ukhruju bina ila hadha alladhi ja'ala Allah tahuran fanatatahharu bihi. Bila hujan mengalir deras, maka Nabi akan menyuruh kami keluar, pergi ke arah dan bersucilah dengan air. Ini
hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, instead of ambil air paip, ambil air hujan sekali-sekali, jangan kerap sangat. Dan memang ada satu amalan mandi hujan. Yang ini jarang-jarang dibuat. Masa kita berbudak dulu, ialah mandi hujan. Sebenarnya mandi hujan itu bagus. Pertama, kerana airnya adalah barakah. Yang kedua, air hujan sejuk. Air sejuk bagus. Orang sekarang banyak sakit sebab mandi air panas, pakai water heater. Dulu orang kampung sihat, apa sebab? Mandi perigi. Tuan-tuan test lah mandi perigi pukul 6 pagi, sejuk lalu. Rasa macam kena rheumatism rasanya. Tapi rupanya ada hikmah. Kita yang banyak sakit ini sebab gangguan-gangguan makhluk halus. Ada, itu tak dapat kita nafikan. Makhluk halus, jin-jin dalam masjid ini pun saya ingat ada 3-4 ekor nampak gaya. Ada 3-4 ekor ada. Dia tak ngajar dengan ceramah. Benda-benda makhluk halus ini termasuk syaitan, hantu, polong, apa semua buat pada api. Dan mereka cukup kalah dengan air sejuk. Baik itu kalau orang ubat tradisional, ruqyah macam-macam, antara amalannya mandi dengan air yang sejuk, ais. Kita tahu ais mandi bawah limau segala nak bagi power lagi. Jadi amalkan mandi air sejuk. Macam mana mandi air sejuk? Mandi hujan atau sejuk. Cuma saya tanya kepada orang tua yang pandai, jangan bila hujan itu mandi lemah. Sebab kita punya atmosfera kita tak bagus semua. Sekarang ni banyak benda pollution dan berbagai-bagai lagi. Jadi elok tunggu 10 minit lepas hujan betul. Tapi saya ingat Kuala Lumpur daripada semalam hujannya mandi lah. Tentu ada lebih daripada 10 minit lah. Dan mandilah daripada hujan yang turun direct daripada langit. Bukannya dekat gutter, dekat bumbung, dekat pot, bukan. Itu banyak turun, banyak dia tempat yang terbuka direct. Cuma kalau dengar kilat, kira. Kalau ada bunyi lagi selepas cahaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boom, larian. Itu boleh kena panah penting. Ini betul-betul. Ini pandai-pandai lah. Dan mandi ke orang tu hujan lebat. Macam sekarang, bukan hujan manja-manja, bukan hujan gerimik, hujan panas, hujan penyakit, namun hujan lebat. Jadi bolehlah balik mandilah sekejap, tak usah lama. Yang kedua, ambillah berkat daripada hujan ini dengan memanjatkan doa. Sangat mustajab. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, dianjurkan untuk kita berdoa ketika turunnya hujan. Dan sabit dengan riwayat bahawa Nabi pernah bersabda, "Utlubus ijabatat du'a'i inda thalathin." Carilah doa yang sangat mustajab pada 3 momen, 3 masa dan keadaan. Pertama, inda tiqa'il juyush, ketika bertempurnya 2 pasukan perang. Dan ini kita dah tak terlibatlah. Yang kedua, wa iqamatis salat, ketika menjelang solat dilaksanakan. Maknanya ketika azan, ketika qamat, itu mustajab berdoa. Dan yang ketiga, wa nuzulil ghaiz, ketika turunnya hujan. Hadis ini juga ada dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, dan juga Imam Al-Baihaqi memasukkan dalam kitab Al-Ma'rifah daripada Mahfuz secara mursal. Jadi tidak ada masalah untuk kita memegang bahawa doa sangat mustajab ketika hari hujan. Dan kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, "Sintani ma turaddani du'a inda nida wa tahta al-matar." Ada 2 doa yang takkan ditolak oleh Allah. Pertama, doa ketika azan. Yang kedua, doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Tapi disebabkan kita ni bangsa tak berhenti berterima kasih. Hari-hari hujan, doa tak keluar, maki lagi hujan. Di negara Arab, disebabkan hujan ni benda payah, bila turun saja hujan, mereka punya doa luar biasa. Baik itu orang-orang di Mekah sampai semayang istisqa beberapa hari lepas,
sampai 43 darjah Celsius. Memang macam oven. Hujan antara benda yang hampir impossible berlaku. Rata-rata curahan hujan tahunan mereka sekitar 100 mm atau hanya 4 inci saja. Di Riyadh sekitar 4 inci lah dalam 100 mm antara bulan Januari sampai bulan Mei. Di Jeddah hujan rata-ratanya 2.1 inci saja, lebih kurang dalam 54 mm. Itu pun antara bulan November sampai Januari. Jadi berdoalah ketika hujan sekarang. Jangan mulut celupur, mati amun. Aduh, masih inilah hujan, time aku gini, time tak ada payung hujan, ilahi, masih mati amun hujan. Jangan. Takut jadi doa yang baik-baik saja. Saya dulu masa mengaji di Mesir, ini cerita habis ini lah, yang dengar orang sudah baik-baik pulang. Masa itu musim exam, imtihan. Mesir ni dia punya Al-Azhar, dia punya profesor pelik daripada sistem lembaga peperiksaan. Kadang-kadang soalan profesor pagi nak exam tu baru doktor tulis dekat whiteboard. Ini soalan hari ni. Tepuk dari tuan-tuan tu yang tak boleh balik Malaysia. Universiti biasa kita boleh spot. Okey, ini penting, ini tak penting. Okey, ini tak boleh baca. Kita boleh teka lecture tu. Ini tak ada. Pagi tu baru tak ada print, tak ada. Akhir soalan tak ada tulis kat whiteboard. Ada sekali subjek memang susah tu. Subjek mantik, tak salah saya. Mantik ni pening. Ilmu logik. Kambing berkaki 4, meja berkaki 4. Maknanya kambing dan meja adalah sama. Kan pening belajar ilmu gitu. Ini ilmu nak telah. Ilmu mantik. Kami pun tengah-tengah jawab. Tak tahu benda jawab. Banyak doa. Boleh jawab. Boleh. Tipu hujan. Di Kairo di Mesir masa itu hujan. Mesir ni jarang hujan. Kalau ada hujan pun tak cecah ke tanah. Hujan dia halus kan hujan. Jadi penjaga peperiksaan orang Arab, student Arab ramai. Hujan luar dewan periksa semua tu. Berdoa kepada Allah. Tinggal dalam dewan periksa budak Thailand, budak Brunei, budak Malaysia, budak Malaysia. Yang jenis tak pelik ni hujan. Jadi masing-masing berdoa. Hujan Allah. Jadi kami buka setengah jam pengawal peperiksaan tak ada. Jadi daripada duduk saja, baik kami bermesuara. Luluklah sakit mati pada tahun itu. Tak minggu bincang. Bukan minggu bincang. Awak jawab dulu. Awak jawab apa? Agaknya adalah student berdoa. Ya Allah bagilah apa yang tak jawab lagi. Makbul doa dia. Ada satu kawan saya kerja taksi KLIA. Ini cerita 2020 BC, 2020 BC, before COVID ni cerita lah, zaman pelancong ramai Arab ni. Dia cerita macam mana kau boleh duduk negara Arab lama-lama. Aku melayan Arab 2 minggu pening kepala. Apa? Dia ambil taksi, catat 2 minggu, nak pergi Cameron Highland, nak pergi macam-macam. Aku bawa. Dia kata pening lah kepala mengarang. Apa pening? Engkau bayang ada highway ini tu, hari hujan, dia buka tingkap, ulu tangan ini, suka sangat hujan. Ini orang yang sangat bersyukur dengan hujan. Tempat kita ada, tak. Berdoa pada Allah masa hujan ini. Dan doa yang saya kira wajar untuk kita bacakan adalah doa minta jauhlah daripada musibah banjir. Doalah. Yang pengusi sebut tadi benar, antara masalah hujan ini adalah Allah uji dengan banjir. Tapi banjir bukan masalah hujan. Orang ramai menyalahkan apa yang turun dari langit. Bila tiba musibah, MKN, pihak GPS, pihak PDT akan keluar statement, kenapa banjir? Hujan lebat. Lebih daripada kadar yang sepatutnya. La ilaha illallah. Dia hujan turun suka-suka. Di saat kita menyalahkan apa yang turun dari langit, salahkanlah juga kaki tempat kita berpijak. Longkang tersumbat, gondol bukit, lagi mau salah hujan. Ini salahkan kaki dulu sebelum menyalahkan kepala kita. Sebab itu doa supaya jauh dari musibah. Nabi kita pun kata para sahabat,
Bila hujan turun, walaupun Nabi bersyukur atas nikmat, tapi Nabi juga doa kebimbangan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan sekitar kami, janganlah untuk merosakkan kami. Allahumma alam akan jibali wa tirabi wa yatul adiyati wa manabit syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran yang tinggi, di gunung ganam, di bukit bukau, di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya pokok-pokok. Panjanglah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu kata para ulama, antaranya Syekh Saleh Sa'dan mengatakan, doa dibaca ketika hujan lebat dan kita khawatir hujan itu membawa impak banjir. Kalau hujan manja-manja ni rahmat, tapi kalau lebat sangat dan kita punya persekitaran pun tak jaga, itu ada kemungkinan akan berlaku banjir kilat dan berbagai lagi. Dia banjir ni jangan main tuan-tuan. Tuan-tuan di Selangor ni mungkin kurang banjir ni. Macam kami di Pantai Timur ni, banjir ni mainan. Kalau tak banjir pun pelik. Pelik tahun ni tak banjir. Jadi begitu pula kalau orang lalu Sungai Lembing apa, jadi heran pula tak banjir. Macam kami di Pahang 2021 tahun ni, awal tahun ni kami kena banjir. Bagi yang mengikuti berita, awal tahun ini Pahang kena banjir mengejut. Apa makna banjir mengejut? Pakar-pakar mengelakkan banjir tahun ini sebagai the silent tsunami. Tsunami yang tak dapat dikesan. Dia untuk pengetahuan kita semua, di negara kita ada satu agensi yang kerajaan tubuhkan. Agensi ini dia memang kerja jaga bencana. Dia tak ada kaji benda lain, dia kaji musibah saja. Namanya Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun the National Disaster Management Agency, singkatannya NADMA. Mungkin ada yang pernah dengar. NADMA ni kerjanya mengancam. Dia akan buat forecasting, dia kaji satelit, dia kaji cuaca, dia kaji macam-macam. Dan dia dah buat kajian di negeri Pahang sejak daripada bulan Oktober tahun 2020. Dia dah kaji flu angin macam mana, awan bergerak, apa semua begini. Tapi bulan 1 berlaku juga banjir secara mengejut. Serangan air begitu pantas sekali. Dalam masa 20 minit, air dah naik paras lutut. Begitu laju. Dan NADMA kata ini di luar daripada persiapan kami. Dia orang akan siapkan kemah apa semua. Yang kemah-kemah pusat penanganan banjir sementara itu, semua kemah NADMA. Tapi dia dah boleh teka berapa. Kali ini dia tak boleh teka. Serangan begitu pantas. Kami kena banjir awal tahun 2 Januari. Kami kena banjir start daripada hujan macam ni, lepas isyak hujan. Hujan tak berhenti-henti. Masa tengah malam di kampung saya di Maran, dia sekarang ni NADMA dia pasang siren. Di Selangor saya tak tahu dia pasang siren ke tidak. Dia pasang siren. Pukul 12 tengah malam, siren berbunyi. Jadi orang tahu, dia naik air dah kita. Masih dah ambil dokumen penting. Pukul 1 pagi, siren lagi. Ini memang bom besar ni. Lepas itu senyap, tak ada bunyi siren. Rupanya tiang siren pun tenggelam juga dalam air. Tenggelam. Lepas subuh, air mengamuk air Sungai Pahang turun. Dan hasilnya 8 daerah di negeri Pahang dilanda banjir, melibatkan 4,000 lebih keluarga. Maknanya 24,000 mangsa lebih kurang. Begitu ramai sekali. Ada 141 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh Pahang. Sekarang baru ada 2 di Kuantan. Bayangkan itu. Tuan-tuan rasa dah teruk tadi. Kami pernah kena 141 pusat penempatan. 44 masjid tenggelam. 11 buah surau terlepas awal tahun ini. Tapi masa itu kita tak boleh nak beri pertolongan. Dulu kami pernah kena banjir 3 tahun lepas. Mawid datang, Manis datang, Jawi
Sebab kita awal tahun ni kita PKP. Jadi setiap bantuan daripada NGO, kelulusannya begitu ketat. Kena dapat kebenaran daripada PKOB daerah. Mana DO kena benarkan konvoi itu masuk. Sebab kita tak nak bawa orang KL yang ada silent punya carrier ni datang masuk kampung. Jadi bencana dalam bencana lah masih. Dalam PKP, COVID, tak boleh nak keluar, tak boleh nak masuk. Banjir lagi, luar biasa sekali. Daerah Pekan, daerah Maran, daerah Temeluk berubah jadi timpak, water timpak macam Sungai Legum. Jadi air semua. Itu kita pernah merasakan. Yang sedapnya banjir tahun lepas, tahun ni, yang awal tahun ini, dia tak kira kawasan rendah ke kawasan tinggi, semua kena. Ada satu tempat tu namanya Bukit Kuih. Bukit dah banjir dulu. Kalau dah bukit banjir, tak payah cerita kat bawah tu. Bayangkanlah. Sebab itu kita kena doa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan di mana-mana saja. Banjir setempat ke tempat itu biasa. Tuan-tuan di Selangor pun walaupun tak ada tempat teruk banjir, kota mana, kota Warisan air air, katanya ada Kedengkil sana air air, ada juga di Kelang dah pun air air. Benda itu tak dapat naik lah. Cuma jangan sampai PPS kita 100 lebih 200 itu musibah. Sebab itu pernah dibuat kajian oleh University for Atmospheric Research UCAR di Amerika. Dia buat kajian apakah musibah paling membunuh di dunia. Apakah musibah yang paling berbahaya di dunia. Orang sangkakan yang paling bahaya ibu taufan, tsunami, kemarau. Tidak. Kajian ini menunjukkan musibah paling bahaya adalah banjir. Sebab itu di Amerika saja 100 orang mati setahun kerana banjir berbanding dengan bencana-bencana lain. Sebab apa? Air ini perlu gagah. Tuan-tuan jangan ingat air ini dia lembut. Air memang lembut tapi dia kuat. Tak mana kuatnya air boleh padamkan api. Api itu kuat dah. Api boleh meleburkan besi. Tapi air boleh memadamkan api. Air kuat. Sebab itu tuan-tuan, air ini nampak lembut tapi dia boleh mengampungkan kereta kita. Bagi kenderaan biasa, kenderaan sedan, hanya memerlukan 12 inci air saja atau kurang lebih dalam 30 cm air untuk mengampungkan kereta dan menghanyutkan kereta kita. Itu kuatnya air. Baru banyak kita tengok orang gamble jenis duduk bandar tak pernah tahu arus, alu dan berbagai-bagai. Dia tengok air melintas ke jalan, ada kata lepas ni tengok hanyut terus masuk dalam ladang sawit ada. Tenggelam terus. Jangan underestimate air. Air kuat air. Oh, saya tak pakai sedan Ustaz, saya pakai 4x4. Saya pakai helak besar. Tuan-tuan, bagi kenderaan 4x4 ke atas hanya memerlukan 18 ke 24 inci air saja, 40 hingga 60 cm. Maknanya sampai paras perut kita. Boleh mengampungkan mangsa kesayangan kita itu. Tak percaya, try. Ustaz, tahun lepas saya tengok tuan-tuan aku sampai Sugi itu bergerak banjir kat Lancang dekat highway LPT. Naik 4x4 juga. Tuan-tuan tengok gambar yang ambil daripada dalam kereta. Di luar kereta 6 UTV berdiri atas kereta. Tayar 4 ada bumbung dulu. Baru kan? Kalau tidak hanya. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang. Hujan, banjir dan sebagainya. Kita doa yang baik-baik sajalah kepada Allah. Justru itu bila saya pada malam ini diminta menyampaikan ceramah bersempena dengan pelancaran infak penggunaan pembinaan bumbung masjid ini. Sebenarnya bila hujan, bumbung memainkan peranan yang sangat penting. Saya sendiri sebagai orang yang menjaga masjid, dulu kita ingat bila jadi imam besar di masjid ni kerja semayang je, ceramah, semayang.
fikir macam mana nak ramaikan orang, pengurusan kewangan macam begitu saja. Rupanya tidak. Masuk saja masjid, antara yang topi saya kena pakai, topi kontraktor. Kena fikir pasal bocor, paip pecah. Kalau saya tahu, kena jaga benda itu daripada dulu. Saya belajar engineering, tuan-tuan, saya tak kerti. Jadi sekarang imam besar sekarang ni, kerjanya jadi sound engineer sajalah. Bukan sound engineer jaga speaker. Kerja dia sound pada engineer yang tak buat kerja. Itu je lah sound pada engineer. Sound sikit, dia tak buat kerja langsung. Bocor sana, bocor sini. Kita baru baiki kita punya bumbung masjid. Memang tinggi kos. Nak buat waterproofing, nak tukar metal deck apa semua. Oh, setengah juta. Setengah juta. Baru siap, baru diserahkan pada kita, ada garanti lagi. Tapi dah 3 hari bantai di hujan, bocor semua. Kami pakai kupok besar macam Malaysia Alam. Jadi bila dia bocor, dia ikut bulatan. Macam tawar, susun beli susun macam tawar. Ikut bulatan elok. Sampailah, dah buat apa semua. Ni 3 hari hujan tak berhenti, bocor lagi yang benda baru. Bukan senang. Saya menengok sendiri macam mana pihak JKR dia nak menguruskan bumbung ini. Banyaklah ilmu kita dapat. Dia orang buat testing. Dia dah baiki kebocoran, dia curahnya air sirap. Dia biarkan bertakung selama 60 jam. Nak tengok ada lagi tak menitik? Tak ada dah. Dia kata, Ustaz, ini kami buat lebih pada spek. Ikut spek 48 jam je takung air. Nak tahu. Lepas itu tuan-tuan ni share. Orang JKR aja. Air kalau bertakung atas bumbung lebih pada 48 jam berbahaya. Sebab air ni sifat dia berubah. Tuan-tuan jangan heran menitik air di sini. Nitik di sini, air ni di sana. Di Pulau Muslimat sana. Petakung atas ini turunnya dekat pintu depan. Dia takkan turun tempat petakung. Ini sifat air jalan. Sebab itu kita masjid kita nak mengadakan infak pembinaan umum masjid ni, saya kira kita kena support. Benda sangat mustahak dan kosnya bukan sedikit. Saya kira banyak nak diterangkan, tapi kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.
muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung balik ceramah pada malam ini, kuliah khas Maghrib bersempena dengan pelajaran infak pembinaan bumbung Masjid Al-Huriyah. Kalau ikut pada SOP, kita dikendaki menamatkan syarahan apabila azan isyak berkumandang. Tetapi ada pengecualian jika jemaah mengizinkan untuk dianjurkan sedikit pelaksanaan solat untuk memberi laluan kepada sambungan kuliah. Aku mohon izin daripada jemaah untuk anjurkan sedikit pelaksanaan solat isyak. Muslimin muslimat sekalian, malam ini sempena dengan pelajaran infak pembinaan bumbung masjid ini, saya ingin mengajak seluruh muslimin muslimat sekalian untuk memandang bahawa sumbangan kita ini yang dinamakan sebagai sedekah adalah satu keajaiban. The power of sedekah. Apakah the power of sedekah? Begitu banyak sekali. Malam ini kita tengok satu saja. Antara keajaiban sedekah yang paling kita nak sangat adalah sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Kata Ibn Mas'ud, Nabi pernah menyebut sedekah dengan diam-diam itu memadamkan kemurkaan Allah. Itu mahal betul. Dalam satu hadis daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi menyebut was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah boleh memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Tiap-tiap hari sebagai manusia kita terdedah kepada kemurkaan Allah. Tiap-tiap hari. Bahkan daripada pagi tadi sampai malam ini, apakah pekerjaan yang kita buat yang pekerjaan itu dimurkai oleh Allah? Ada, cuma kita tak perasan. Dalam Quran ada 11 ayat yang menceritakan sifat-sifat manusia yang dimurkai oleh Allah. Ini kita tak ulang panjang sangat. Dalam hadis-hadis pun begitu juga. Banyak hadis-hadis yang menerangkan apa perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Antaranya kata ulama, ada satu hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan disahihkan hadis ini dalam Sahih Al-Jami'. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna Allah azza wa jalla yubghidu kulla ja'dhari jawadin sakhabin fil aswaq jifatul layli himarun nahari 'alimun bidunya jahilun bil akhirah. Ini antaranya lah 7 kriteria manusia yang Tuhan murka. Pertama, ja'zari, sombong. Kita daripada pagi sampai sekarang mungkin ada sombong sikit. Sombong. Allah menyampah orang sombong ini. Kemudian jawas. Jawas ini orang yang menolak kebenaran. Orang ini kalau kuat main media sosial memang selalu bergaduh lah, menolak kebenaran. Orang bawa kebenaran, awak sibuk lagi menegak kebenaran basah. Tak nak terima je. Pujahan orang, pujahan orang. Jenis saja nak berlawan. Allah menyampah. Yang ketiga, sakhafu fil aswaq. Orang suka menjerit-jerit di tempat peniaga. Peniaga yang suka menjerit-jerit, orang menyampah. Yang keempat, jifatul layl. Jifah ni maknanya bangkai di malam hari, iaitu satu simbolik yang menunjukkan karakter orang yang kerjanya membuta saja kerja. Bangkai. Maknanya dia malam tak pernah nak terfikir nak solat malam. Itu dipanggil istilah jifatul layl, bangkai malam. Yang kelima, himarun nahar. Tuhan menyampah kepada keldai di siang hari. Keldai ini simbolik kepada bodoh. Bodoh dan tak nak belajar. Yang keenam, alimun bid dunia. Orang yang terlampau terror dengan hal-hal duniawi tetapi jahilun bil akhirah. Bodoh sangat dengan isu-isu akhirat. Pun Tuhan tak suka juga. Baik itu hati-hati. Mungkin kita termasuk dalam 7 kumpulan ini. Allah murka. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyebut, kata Abu Hurairah, inna Allah yarda lakum salasa wa yakrah lakum salasa. Allah redha kamu buat
Dan kata Nabi, wa yakrahu lakum salasatu, dan Tuhan murka kamu 3 perkara. Qila wa qala. Qila wa qala ni kalau istilah kita sekarang suka menyampai-nyampai dalam bahasa muda, bahasa orang muda panggil viral, suka forward message. Berhentilah perangai begitu tuan-tuan. WhatsApp group banyak, kerja forward dia tak pernah check betul ke sahih ke tidak. Dari grup sebelah atau apa lagi, dari grup sebelah paste copy paste, itu panggil qila wa qala. Tak pernah nak tanya ya ke. Jangan Tuhan nyampak orang membutuh tuli atau bahasa kasar ni membagi butuh. Dah bagi butuh membagi butuh dulu menantau begitu lagi. Maka 100 soal Allah juga menyampak orang yang banyak bertanya. Walaupun kita dulu belajar bertanya ni bagus untuk menjambahkan lagi ilmu. Tidak. Bertanya banyak kalau sampai jadi tak beramal, itu Tuhan Allah. Kalau banyak bertanya jadi semangat dan beramal, itu dialu-alukan. Ada orang dia tanya, akhirnya daripada dia nak buat jadi tak buat. Itu tak boleh. Contoh orang paling suka bertanya bila buat haji dan umrah. Banyak betul soalan dia tanya. Kalau musim haji, package yang mahal-mahal ni dia selalu suka tanya soalan. Ustaz, wukuf ni kalau tak pergi macam mana? Tak boleh, Tan Sri, wukuf kena pergi. Tak pergi, tak ada haji, tak jawab. Oh, itu. Berapa hari tu? Jangan dia tengah malam, besok kita balik. Okey. Ni, mabit. Yang betul-betul mabit ni Ustaz. Yang kena ngutip batu. Kena pergi juga ke? Oh, dia punya soalan. Yang ni tak ada masalah, Tan Sri. Kalau tak pergi, kenapa? Oh, tak apa, boleh tak pergi. Tak apa, Tan Sri, tapi kambing lah, 3 ekor. Kena tak apa lah, 4 ekor lah saya bagi ke hotel je lah. Rupanya dia tanya banyak, sebab nak ke hotel. Ini soalan yang Tuhan tak suka. Kalau bertanya sebab nak belajar, nak mengembangkan ilmu, mencari dalil yang betul, adalah masalah. Tanya sebab malas. Itu tak. Ini yang dimurkai oleh Allah. Tuan-tuan, sahabat Nabi kan berani nak tanya Nabi. Tuan-tuan cek semua hadis, ada tak sahabat tanya kepada Nabi? Semua soalan yang ditanyakan kepada Nabi bukan daripada sahabat, tetapi orang Badui. Tuan-tuan cek betul-betul. Bahkan dalam banyak hadis, Nabi yang bertanya sahabat, atadruna manil muflis? Mu tahu tak siapa orang bankrupt? Kenapa sahabat tak berani nak tanya? Disiplin. Nabi tidak compromise dengan nonsense. Kalau orang kampung Nabi lain, Badui, pedalaman, Badui, ya Rabbi, mata sah, bila kiamat, itu soalan daripada orang kampung. Sahabat yang Nabi dah didik Busrah ni, dia takkan tanya nonsense. Sebab Nabi dah didik, Nabi ni beri kefahaman. Sebab Nabi ni dakwah dan tarbiyah. Dia perbetulkan. Macam kita sekarang penceramah, dakwah saja. Tak ada tarbiyah, jadi teriak. Itu saja. Habis teriak jemaah. Nabi dia guide. Macam Nabi kalau orang tak semayang, pakai putih, kata Nabi. Dia guide. Macam sekarang pendakwah, Ustaz, kalau semayang pakai jersey Manchester United boleh? Boleh, sah semayang. Maknanya dia dakwah, tapi teriak. Itu beza. Itu soalan tak banyak di zaman Nabi. Dan yang ketiga, kata Nabi, Allah Ta'ala paling tak suka wa idha'atul mali, orang yang membuang-buang duit. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bila bercerita tentang kemurkaan Allah, ini ada banyak. Lalu bagaimana kita nak padamkan kemurkaan Allah ini? Mudah saja, sedekah. Tuan-tuan, sedekah pasti kemurkaan Allah. Sebab itu topik sedekahnya begitu bagus. Sebab kita bicara soal pelaburan. Bukan pelaburan tak insang tak apa janji kaya. Tidak. Ini pelaburan alam satu lagi. Sedekah ini kita bercerita tentang nikmat kita selepas alam dunia ini. Maaf, yang ada di depan saya semua ni, semuanya calon-calon semua. Calon apa? Calon yang berhormat
sabar dulu. Calon menteri besar, mimpi. Calon Perdana Menteri, angan-angan. Calon jenazah, pasti. Semua ni calon jenazah. Yang sinilah yang depannya nampak sikit lah yang bawah. Bila cerita tentang kita ni calon jenazah, apa preparation kita? Sebab itu Nabi respect orang yang buat preparation untuk mati. Dalam satu hadis disebutkan ayyul mu'minina aqyas. Siapakah orang yang paling cerdik sekali di kalangan orang beriman? Nabi jawab, orang yang paling cerdik aksaruhum lil mauti dzikra. Yang paling cerdik di kalangan orang beriman adalah orang yang ingat mati. Tetapi kata Nabi, wa aksaruhum lima ba'dahu istihdadan ulaika aqyas. Tapi orang yang buat preparation untuk mati itu lebih bijak. Hadis Ibnu Majah. Sekadar ingat mati, kita pun tiap-tiap hari ingat mati. Petang tadi kita dapat WhatsApp dalam Facebook kemalangan jalan raya berlaku di Ilit di exit Subang. Ada sekeluarga satu kereta terbangun jenazah semua, termasuklah komen yang membantu nak buat jumper. Kita mengenal macam mana lah perasaannya. Daripada petang tadi kita dah ingat mati lah. Tapi adakah itu terbaik? No, belum lagi kata Nabi. Ingat tu dah bagus lah. Ada orang tak ingat pun. Dia tengok orang mati, dia tanya, ni apa hal 10 orang ni satu kereta? La ilaha illallah. Ke situ direction dia. Nak tikai orang, bukan semua senang macam kamu. Itu yang mampu kereta Kota Wira naik 10 orang. Bukan semua orang ada macam kamu. Gaji buta setiap bulan. Ni orang punya kecil-kecilan. Tapi bagi semua orang yang ada hati, wah mati dah ya, macam mana lah kalau jadi kat kita. Ini orang yang ada hati budi. Daripada itu sudah bagus. Cuma kata Nabi yang buat 5 ba'da istihdadan, orang yang buat preparation, itu yang paling bagus. Apa persiapan sebelum mati? Pertama, kena wasiat. Ini wasiat ni bukan wasiat harta macam Sulaiman Akhlaqan tu, tidak. Tu kalau tuan-tuan banyak duit, wasiat lah. Tapi wasiat ni kata ulama, pertama sekali wasiatkan supaya kalau kita meninggal jangan ditangisi. Nangis boleh sikit-sikit. Jangan merauk, wah, meratak nangis. Itu tak dibenarkan. Pesan pada anak cucu. Abah kalau meninggal kan jangan merauk-rauk pula mengkoyak-koyak baju macam awak jangan. Meninggal. Nangis sikit itu normal. Nabi pun menitik air mata anak dia yang meninggal. Itu normal. Tapi jangan sampai upah orang menangis. Itu tak boleh. Agama lain diupah. Saya dulu masa saya berbudak di Marat dulu. Saya sekolah agama. Sekolah agama Marat ni kan dekat Kona. Dulu jalan lama sebelum ada LPT. Nak pergi Kuantan KL ikut sekolah saya. Sekolah menengah agama Marat. SMUN. Kona lipat. SMUN. Sekolah menengah agama Marat. Selekong mau untuk manusia. Memang rapat tu Kona ada juga. Memang rapat Kona. Kami dulu rasa 2 hari sekali sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah orang meninggal saja. Jatuh garuk meninggal. Jadi zaman dulu, saya tak tahu lah zaman sekarang. Dulu kalau orang meninggal nak sembahyang jenazah, panggil budak sekolah agama. Dapat RM2, suka main game. Dia tak ada kerjaan lain, main game. Dapat RM2. Sekali adalah Cina Pak Long kat Marat tu, Toki Latuk dia meninggal. Dia ajak pergi rumah dia. Dia kata, tak kira aku meninggal. Ya, orang meninggal pun dia pergi, kata salam, kasut semayang. Dia kata, buka kalau Toki aku kan, kau pakai baju bunyi, kau nangis buat-buat. Kata buat tu, buatlah. Saya tanya, ada kena baca doa? Tak ada, nangis. Okey, tutup dengan gaya. Dapat RM5.
Saya fikir, ini lagi bagus, sembahyang jenazah RM2. Ini tak payah ambil air sembahyang, nangis RM5. Nasib baik saya tak tukar profession macam tu. Tak maknanya ada orang diukur bagi menangis. Saya tanya dia, saya kena nangis. Dia kata, ini bukan kita ini agama orang. Tidak, kita lakukan dihukum malah kita rasa ini cerita saja lah. Dia orang punya pendapat, pandangan dia. Kalau keluarga di dunia menangis, ketika roh naik, jadi Tuhan akan percepatkan urusan masuk surga lah. Ayah ni banyak bising lah dia punya cucu. Kasih masuk cepat lah, ayah cepat. Dokumen kasih cepat sikit. Seolah-olah begitu. Kita pressure. Malaikat kalau buat dokumentasi cepat sikit. Jalan nak check in hotel terus sekarang macam-macam nak scan itu ini leceh. Bukan macam senang macam dulu. Jadi nak check in masuk surga pun bukan senang. Tapi sebab anak cucu, wah. Kita respect, kita tak lain pendapat dia ni. Tapi bagi kita orang Islam dah. Sebab Nabi Musa, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bima hiha alaih. Mayat akan diazab dalam kuburnya disebabkan oleh ratapan keluarganya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi pesan pada anak cucu, isteri ataupun suami, nak nangis boleh dengan galak, menangis tepuk kepala jauh-jauh dah. Kita biasa-biasa saja. Yang kedua, kata ulama, ni preparation kita. Mesti pesan pada anak cucu kita, kalau mati kita nanti, uruskan orang datang semayang jenazah kita, jangan kurang daripada 40 orang. Ini kena pesan. Budak-budak ni kalau tak pesan esok, dia semayang 3 orang, dia esok ke hospital esok ni. Sebab dia tak tahu. Kenapa jangan kurang pada 40 orang? Kita nak syafaat. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqulu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a isyaffa'ahum Allahu fihi. Mana-mana orang Islam yang meninggal dunia dan jenazahnya disemayangkan oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, Allah akan mensyafaat kepada dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kurang daripada 40, tak berapa syok kita nanti. Sebab itu orang berdoa mati di Mekah. Apa sebab? Berapa ribu semayangkan kita. Berapa semua as-salatu ala rahimakumullah. Yunten balik. Sebab itu semayang jenazah, polis dalam Masjidil Haram pun semayang. Biasa semayang fardu dia semayang kemudian sama dia, tapi mengambil manfaat fadilah semayang tu. Jadi pesan pada anak cucu, kau dengan buat macam cowboy, kalau esok aku meninggal dengan 3 orang dia semayang. Pesan jangan kurang 40 orang. Kalau lebih lagi bagus. Sebab ada satu hadis Nabi sebut, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'ata kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Mana-mana orang yang disemayangkan oleh 100 orang Islam dapat syafaat. Jadi ada jumlah-jumlah dia. Yang penting jangan kurang pada 40. Ini kena pesan. Yang ketiga, kita kena wasiatkan pada anak cucu kita nak bumi di mana. Kena pesan. Jangan tak pesan. Bukanlah kita hendak sangat. Jangan jadi gaduh. Isteri kita nak suruh ke bumi di kampung. Kata contoh orang Kelantan, nak bumi di Bacok. Anak-anak kata tak payah mau mana nak pergi. Dia jauh sangat ni, nak bumi yang apa. Di sebelah kubur piramid. Binatnya piramid. Hantar di sebelah piramid. Jadi bergaduh. Buruk itu mayat kita esok. Nak menunggu di musyawarah. Tapi kalau dah dipesan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kalau nak wasiat ke bumi di mana, agak-agak jangan nyusah orang. Apa kalau meninggal, bumi akan apa dekat Bakit. Bakit kat mana apa? Ampang. Dah, dekat Madinah. La ilaha illallah. Kalau mati di Madinah, tak ada masalah. Kalau mati di Colombo, takkan nak push. Tidak semua orang, itu orang bumi di Bakit ini rezeki.
Sebab sekarang di Madinah, kalau meninggal di Madinah, tak semua orang bumi dipakai. Sekarang ni dekat Jabal Uhud, dah ada kawasan kubur. Biasa kubur itu kan. Baik itu kalau tuan-tuan dapat WhatsApp, ada orang dapat bumi dipakai, ini legend lah. Orang ni somebody hebat. Ada amalan dia yang kita tak tahu. Saya tahun lepas konsul Malaysia di Kedah hubungi nak menanyakan hukum. Kata jauh, kena orang konsul telefon kita, telefon kejakin boleh. Dia kata ni kes agak unik. Ada satu jemaah Malaysia yang cerita habis sini lah. Dia dapat pergi buat umrah atas visa pelancong. Dia bisnes, visa bisnes. Mana turun di Riyadh, dari Riyadh baru masuk ke Tanah Haram. Sampai di Madinah, positif COVID, meninggal. Bila meninggal, proses dokumentasinya lama, susah. Sebab masa tu kita tak boleh keluar border lagi. Border kita semua tutup. In, out, tutup. Tak tahu macam mana dia lepas. Katanya dapat special tu. Ini somebody, saya tak sebut nama lah. Somebody akhirnya meninggal. Nak dapatkan dia ke bumi dibakar tu, makan masa tu konsul tanya, macam mana ni Ustaz, kita ni jenazah dah seminggu dulu di air, dia gini-gini, kacau. Mana ni bukan mudah nak dapatkan dibakar. Bukan mudah. Lepas kalau tuan-tuan ada kenalan yang meninggal, turun dibakar. Memang rezeki. Mau tak rezeki berjiran dengan Sayyidina Osman, dengan Aisyah, seberang sana Rasul SAW. Kita ke bumi di tempat kita, macam-macam PM, sebelah kaki nombor ekor ada, depan tak pernah semayang. Kita nak berehat tak boleh, kejap, aduh, dia kena bantai. Aduh, kata bila aku nak tidur. Hidup pun susah, mati pun susah. Ini macam tukang bendera saja. Itu kita wasiat kalau anak bumi di mana? Elok. Tapi kalau ikut sunnah para Nabi, ke bumi lah di mana tempat kita meninggal. Itu yang terbaik. Kata Syekh Abu Bakar Al-Munzir Al-Naisabur dalam kitab Al-Awsat fi Sunan Al-Ijma' wal Ikhtilaf, yustahabbu an yudfana al-mayyitu fil baladi alladhi tuwfiya fihi. Maka disunatkan ke bumi jenazah di bumi mana yang dia meninggal. Walaupun tuan-tuan dah duduk selama 10 tahun lebih, 20 tahun, 30 tahun, tapi hati masih di kampung, di Perak, di mana-mana, usahlah kepada anak Allah kalau meninggal, bumi mana meninggal. Bumi di sinilah bumi, tak payah susah orang. Pesanlah kita nak bumi di mana. Sebab itu Nabi sendiri dia orang Mekah, tapi dia wafat di Madinah, bumi di Madinah. Itu juga para sahabat Nabi. Ala hadza kana al-amru ala ahli Rasulillah wa ala awam ahli ilmi wa kadhalika taf'alu al-'ammatu min 'ammatil buldan. Mana-mana Nabi dulu pun mana dia mati situ dia dikebumikan. Jadi kalau tuan-tuan katalah pergi holiday next year, March ke cuti sekolah, pergi holiday, pergi ke China ke, pergi ke Australia, tak dia meninggal. Pesan kepada Nabi, tak payah orang ni nak potong-potong bulu kapal leceh, tanam di sana. Kecuali ada setengah negara tak kenal, itu cerita lain lah, Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, preparation kita nak meninggal ni adalah pesan pada anak cucu, buatlah sedekah jariyah. Apa makna sedekah jariyah? Sedekah yang bermanfaat. Tuan-tuan sekalian, buat kumpul masjid ini adalah sedekah jariyah. Sedekah yang berterusan, berkekalan. Kalau tuan-tuan sedekah makan dia tak jariyah. Ini bukan nak menghalang tuan-tuan bagi sumbangan makanan. Nak bezakan. Penyumbang makanan bagus, ada pahala, tapi dia tidak jariyah lama. Sebab beri orang makan, dia pun makan, dapat pahala. Dia habis makan, dia kenyang, dapat pahala. Tapi nanti dia pergi tadah buang air, dia tak gerak. Tapi kalau tuan-tuan buat bumbung,
Selagi pupuk itu ada dan dapat melindungi orang daripada hujan, orang khusyuk dan selesa semayang, maka selama itulah tuan-tuan dapat pahala. Ini yang dia panggil pencen kubur. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir walaupun orang itu sudah terbaring di dalam kuburnya. Apakah 7 perkara itu? Man 'allama ilman, orang yang mengajar ilmu, cikgu-cikgu pensyarah. Ini bagus. Anak murid kita ajar, kita jadi orang, kita dapat hadiah. Ajar elok. Yang kedua, au ajra nahran, mengalirkan sungai. Yang ketiga, au hafara bi'ran, menggali perigi. Yang keempat, au gharasa nakhlan, menanam pokok. Nabi sebut khusus pokok nakhlan, pokok kurma, maknanya pokok yang bermanfaat. Yang kelima, au bana masjidan, atau membina masjid. Yang keenam, au waratha mushafan, atau mensedekahkan mushaf Quran yang kita tulis sendiri. Macam contoh tuan-tuan ni tak ada sibuk sangat sejak tak ada pencen apa semua ni. Cari masa satu hari tulis 10 ayat surah Yasin. Tulis elok, jangan ibu bagi. Dah siap tulis, tunjuk kat imam, yang cek sikit lah takut ada salah huruf apa tu. Lepas tu bagilah, mengair sikit, pernah juga dan cek 83 ayat tu. Lepas tu dah siap, tuan-tuan binding elok-elok, atau photostat raiso banyak-banyak, bindingkan, letak di rumah. Pesan tu dah nak cucu, apa nanti kalau meninggal, tak payahlah tampuk Yasin ke apa, tak payah, pakai apa-apa buat. Ada 15 buku, orang baca. Selagi dibaca, selagi itu tuan-tuan dapat pahala. Tulisan tangan kita, warasa mushafan, au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Dan yang ketujuh kata Nabi, meninggalkan anak-anak yang mendoakan. Sebab itu 5 daripada 7 amalan pencen kubur adalah sedekah dan sumbangan. Sebab itu Nabi tekankan, sebelum mati sedekah, sebelum mati sedekah, kata Nabi. Man qala la ilaha illallah mubtigha wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah kemudian dia mati, dia masuk syurga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa-siapa yang puasa dan dia mati dalam keadaan dia berpuasa, maka dia masuk syurga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, siapa yang bersedekah dengan satu sedekah, khutima lahu, dan itu amalan dia terakhir, dakhala jannah, masuk syurga orang itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Katalah malam ni kita ada tabung, misalnya tuan-tuan pun sedekah. Dia kata, ya Allah, kalau ni amalan terakhir aku terima lah, masuk 10 ringgit kata. Takdir meninggal amalan, masuk surga, kata Nabi. Sebab tutup dengan 3 amalan, masuk surga. Mengucap, puasa, sedekah. 3 ni amalan besar. Baik itu kata Junaid al-Baghdadi rahimahullah, kata dia, arba'un tarfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla 'ilmuhu wa 'amaluhu. Ada 4 perkara yang boleh mengangkat darjat seorang hamba di sisi Allah walaupun orang itu ilmu dan amal tidak banyak. Tuan-tuan biasa tak jumpa orang begini. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, bukan penceramah kesana kemari, tapi mati malam Jumaat, meninggal malam Jumaat, meninggal di Mekah. Muawiyah yang tiap-tiap tahun bawa jemaah pun tak mati di Mekah. Berapa ramai Muawiyah yang kita kenal meninggal di Malaysia saja, tapi dia baru tua pergi umrah kali yang kedua, meninggal. Kita jadi terfikir, apalah amalan dia kan yang menyebabkan dia Allah angkat derajat gitu. Yang lepas ada seorang artis rock kapak tahun 90-an.
masuk ke Gaza apa semua. Meninggal malam Jumaat. Kita pun jadi heran. Penceramah orang berdana malam Jumaat, bukan mati malam Jumaat. Kita pun jadi heran. Macam mana penyanyi Gaza apa? Dia nampak kemuliaan di sini. Ada orang kampung, Nogadi meninggal, beribu orang datang turun jenazah. Kita pun jadi heran. Siapa dia? Rupanya kata Junaid Al-Baghdadi ada 4 perbuatan yang boleh mengangkat darjat kita di sisi Allah. Pertama, al-hilmu, lemah lembut, sopan santun, polite, jangan gangster sangat, lemah lembut, bersantun dengan orang, respect orang, ilmu. Yang kedua tu tidak sombong. Yang ketiga wasakha, suka sedekah. Dan yang keempat, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Sebab itu kita jangan underestimate orang. Kita nampak dia macam huru-hara dia orangnya, tapi kita tak tahu dia suka sedekah, suka tolong orang. Yang penting orang jadi gembira dengan bantuan itu. Sebab itu kita doakan kepada komen yang membantu keluarga yang bateri kom tepi jalan semalam. Moga Allah beri dia tempat yang mulia sebab dia nak menolong orang. Mulia pekerjaan itu, mulia. Apatah lagi mereka dia panggil sahibul hadmi, orang yang ditimpa oleh sesuatu. Ini antara tanda-tanda husnul khatimah. Ayolah kita bantu muslimin muslimat sekalian. Jom buat sumbangan sebelum kita meninggal dunia. Itu yang mustahaknya. Allah dah bagi amaran, jangan kau jadi macam orang munafik. Orang munafik Allah rekodkan dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Taala sebut sedekahlah. Aku beri kau duit, kau kena sedekah kepada orang sebelum kau mati, kata Allah Ta'ala. Jangan kau jadi macam orang munafik itu, Allah Ta'ala kata. Iaitu mereka ini bila mati menangis. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kenapa mati tak bagi tahu? Boleh lewatkan sikit mati saya. Kamu nak buat apa? Fa asaddaqa, saya nak sedekah. Rupanya orang yang mati, dia akan minta supaya Allah bolehlah kita macam komputer tu undo mati, boleh tak? Habis kalau kena hidup balik, kena buat apa? Semua akan jawab fa'asaddaqa, kami nak sedekah. Sebab nak pergi umrah tak sempat dah, bisa lagi nak download apps banyak lagi, tak ada. Yang paling mudah sedekah. Percayalah kalau kita ada orang susah tak sempat bantu, tiba meninggal, kita akan menyesal, ya Allah boleh tak hidupkan saya 5 minit? Nak buat apa? Ada orang susah, saya tak sempat bagi duit. Semua orang kata Allah, dia akan minta nak bersedekah. Ini dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Sebenarnya banyak nak kita terangkan, tapi saya kira masa kita tak begitu mengizinkan tentang sedekah ni. Saya kira kalau tak kempen beri itu semua orang tahu bahawa sedekah ni apatah lagi kita nak membantu masjid yang merupakan milik kita bersama anak-anak karya di sini, dan ianya adalah legacy yang kita nak tinggalkan kepada generasi muda akan datang. Bahawa mereka tahu masjid ini berdiri kokoh dengan bumbung yang begitu baik, pasang metal deck baru semua adalah sumbangan zaman kita inilah. Saya kira sekali itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain kesempatan. Semoga tabung pembangunan bumbung masjid kita ini dapat direalisasikan. Mudah-mudahan untuk tahun depan dapatlah kita buat bumbung yang baru. Sebelum kita pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزق بلدنا سلام ودار الإحسان خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ادفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحديد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عن ولاية أصلان ودار الإحسان وماليزيا وسائر بلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الدار ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب